berikan kepada pasukan kontijen universiti mereka untuk mencari juara keseluruhan dalam Sukip 2022. Ingatkan bahawa kategori rugby adalah salah satu saja daripada sukan yang ditawarkan. Ada 2 pingat sebenarnya yang pertandingan untuk sukan rugby, iaitu kategori lelaki dan juga kategori perempuan. Terima kasih kepada saudara RS Pendi menghantar 75 star kepada kami. Teruskan menghantar star kepada siaran live ini supaya dapat kita, seperti yang dikatakan oleh saudara Muizzuddin Yahya, live ini kita bawakan adalah hasil daripada anda tuan-tuan yang telah pun send star, send love dan juga send like dan juga menonton rancangan-rancangan kami. Dapatlah kami membawakan kepada anda siaran-siaran yang seterusnya. Sebenarnya dijadualkan akan berlaku begitu banyak sekali kejohanan lagi selepas ni. Lepas ni kita nak ke mana? Lepas ni hujung bulan dah tentu dekat Kubang Pasu Alustar. Lepas tu MSSJ lagi minggu depan. Bukan minggu ni ya. Astagfirullahaladzim. Hari Selasa ni lah MSSJ. Lepas tu Alustar. Lepas tu MSSM awal bulan 9. 3 tu je dah 3 minggu 2 minggu berturut-turut. Jadi lepas tu kita akan ke SBP 10 di Semasyur. Dan insya-Allah ke Sukma di Stadium UiTM Shah Alam di Shah Alam Selangor. Dan yang terbaru pada bulan 10 kita akan fly ke Labuan Tens, Tababo. Itulah. Kalau kira je dengan Abang Jeb ceritakan tu dekat ada 7-8 function dah untuk 2 bulan ini. Itulah kita bawakan. Jadi keep sending stars, keep sending love and like untuk siaran sama-sama kita membawa naik siaran rugby online ini supaya sama-sama kita dapat berkongsi, sama-sama kita dapat menonton ya tuan-tuan. Di hari Minggu seperti hari ini dan juga esok. Uni KL tak ada ke bang? Tak ada. Antara beberapa pasukan universiti yang dilihat tiada ialah Uni KL. UUM pun tak ada, Universiti Utara Malaysia. Ada yang bertanya padahal memang UUM pun dah lama dah tak ada. Tapi sebab ada yang bertanya, kisah macam tu. Teruskan Uni KL tak tahu kenapa. Mungkin ada sukaran yang kita pun tak dapat tahu. Biasanya memang dia orang hantar Uni KL. Sunway Aim dapat try. Aduh, di ujung sana baik Sunway. Nampak ada sesuatu yang dijanjikan sebenarnya oleh pasukan ini. Mungkin mereka akan menemani KPM ke peringkat kalah mati. Sama-sama kita follow dan sama-sama kita saksikan pergerakan pasukan Sunway di perlawanan-perlawanan yang akan datangnya berikutnya sepanjang hari ini. Lawanan di padang B ketika ini akan melibatkan KPK, IPG dan juga College ataupun IPG, Institut Pengajian Guru Kolej Ilmu Khas menentang Sunway. Sunway baru lepas kontrak. Sunway pakai jersey warna biru dan juga orange, manakala IPG KIK memakai jersey berwarna oranye kuning. IPG di bawah pengurus Ravi Chandran, anak lelaki Aru Junan, dengan jurulatih Jalaluddin bin Abdul Latif dan dibantu oleh Muhammad Afiq Aiman bin Muhammad Zulkifli yang menurunkan Amir Amiruddin bin Zamri, Muhammad Hafizi Haziq bin Hapandi, Muhammad Alif Hakimi bin Muhammad Noor, Daniel Amri bin Nordin, Ahmad Zakwan bin Suhaimi, Muhammad Arif bin Azizur Rahman dan juga Muhammad Afiq Aiman bin Muhammad Zulkifli. Manakala untuk Sunway University dengan pengurus Hasnul Harith Hakimi, jurulatih Wan Muhammad Hafiz dibantu oleh fisio Irfan Zikri, yang menurunkan Muhammad Hakimullah Al-Faruq, Muhammad Syafiq Muhammad Sani, Muhammad Amin bin Zaki, Karishah bin Muhammad Amin dan juga dengan Anas bin Mahathir, Anas bin Mahathir, dengan Alif Akmal bin Khairul Anwar, juga Muhammad Zikri bin Hasbullah dan juga Joshua Shaw, 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 Pairing untuk melengkapkan 7 pasukan ataupun 7 pemain
pasukan mereka di perlawanan ini. Perlawanan terakhir di padang B untuk sesi tengah hari. Habis perlawanan ini kita akan menutup sekejap untuk bersambung ke perlawanan terakhir peringkat kumpulan yang akan berlangsung di sesi awal petang nanti. Begitulah, setiap sesi ada 4 perlawanan di kumpulan A. Perlawanan kumpulan A sudah pun habis. Ada 5 perlawanan di padang B. Jadi inilah perlawanan kelima. Sunway try yang kedua untuk mengukuhkan lagi kedudukan mereka. Dan kita akan berhenti selepas ini seperti yang saya katakan tadi. Jadi begitulah apa caranya yang berlaku. Jangan terasa macam kenapa dihenti-hentikan saja, tapi itulah jadual perlawanannya. In between the set awal pagi dengan set lewat pagi akan ada setengah jam ataupun 1 jam rest. Dengan sesi lewat pagi dengan sesi awal petang pun ada 1 jam rest untuk kita lunch. Kemudian anda akan dapat notification lagi daripada Rugby Online untuk mengetahui tentang perlawanan-perlawanan saki-baki perlawanan peringkat kumpulan perlawanan ketiga pada awal petang nanti. Alright. Usahan penuh daripada Sunway ke atas IPG KIK. Usahan penuh daripada mereka. 2 try daripada Sunway. Bermain jersey nombor 7 daripada Sunway itu ialah Muhammad Zikri bin Hasbullah. Bagi kepada scrum kembali untuk serangan ketiga mereka. Bola di tangan Muhammad Hakimullah Afaruk. Pantas main ini. Advantage terus diberikan. Offside scrum half IPG. Flat pass, bijak sekali larian masuk ke dalam. Terus saja memperdaya pertahanan. Larian daripada Joshua Shaw pairing untuk try under the post, menamatkan separuh masa yang pertama kepada Sunway College dengan 3 try. Wow, tak sabar saya nak menantikan pertembungan di antara Sunway dan juga MMU. Ke mungkin mereka dah bertemu sebentar tadi, tak tahu. Mungkin daripada result. Petang Padang A ke Padang B. Petang kita kembali ke Padang A. So boleh hebahkan kepada hebahan yang minat-minat UiTM Lions. Maknanya satu-satunya pasukan favourite yang kita tak dapat tengok ini ialah UPM. Betul tak? UPM kita tak payah lah kan. Kita tunggu dia masa quarter final nanti lah kan. Saja kita macam rahsiakan dia punya list nama player tu, buat diam-diam je. Tapi apa saja boleh berlaku tuan-tuan. UiTM baru lepas kena hentak ni 12-0 12-10 oleh UKM Bandits yang menjadi bualan di dalam kemah urus dia daripada tadi. Jadi kita akan ke Padang A untuk perlawanan sebelah petang nanti. So dapatlah minat-minat Padang A kembali yang menonton siaran kami. Petang nanti ada perlawanan-perlawanan di Padang A ialah KUPTM bermula dengan KUPTM lawan UTM, kemudian Unimap lawan UTHM, kemudian UKM lawan USM dan UM lawan UMP. Alright. Padang A. Jadual esok adalah Johan dan Naib Johan akan bertarung untuk setiap grup. Yang Johan-Johan kumpulan yang dah dapat kita sekarang ini dapat kita confirmkan kepada anda ialah kumpulan A, UIA, dia dah menang 2 kali. Kumpulan B ialah harus menunggu perlawanan di antara UTP dan UPM.
Kumpulan C Politeknik sudah pun menang 2 kali. Kumpulan D tuan rumah UPSI sudah pun menjadi kepala ataupun mendahului kumpulan D dengan kemenangan 2 kali. Kumpulan E tengah pening sekarang, harus menanti keputusan UKM dan juga USM. Jika UKM menewaskan USM, UKM akan menjadi juara kumpulan E. Untuk kumpulan F, juara ialah UPNM yang telah pun menang 2 kali. Kumpulan G ialah belum tahu lagi. UMT dengan UMP, di antara UMP dan juga UM, siapa yang menang akan jadi top of the group. Dan juga kumpulan H, ada 4 kumpulan tu, jadi mereka harus menunggu lagi. Tapi yang dah menang 2 kali ialah KPM. Jadi saya rasa KPM akan terus meneruskan perlawanan. Saya rasa perlawanan terakhir mereka akan bertemu dengan Sunway untuk mencari pemenang kumpulan H. Jadi begitulah secara ringkas leader of the board atau leader of the group. Jika anda adalah alumni daripada pasukan-pasukan yang telah saya sebutkan tadi, anda tentu bergembira. Macam banjir alumni UiTM, rasa sedikit tak berapa sikit dengan keputusan UiTM Alliance sebentar tadi. Tapi apapun, mereka masih berpeluang untuk mendapat tempat yang kedua dalam kumpulan. Sebenarnya skrip ni lebih kurang sama dengan 2018, di mana UiTM tewas satu perlawanan dalam peringkat kumpulan di padang UPM, maksa mereka terpaksa diundi bersama berhadapan dengan UPM pada peringkat suku akhir lagi dan tersingkir di peringkat suku akhir, terpaksa bermain di bahagian bawah selepas daripada suku akhir. Hai pada yang masuk, hai. Rostam Effendi Sijar, selamat datang. Di manakah anda? Nak tahu juga Rostam Effendi di Sijar di mana? Cikgu Coco di manakah anda ketika ini? Anda tengah follow sukan mana? Tak nampak pula kelibat di tengah padang. Balik pada aksi di padang B waktu ini. Penguasaan penuh oleh Sunway dengan mata 19-0. Maaflah pemain Sunway jika terleka sekejap dengan ulasan perlawanan ini, tapi itulah yang berlaku. Sunway selaku salah satu pasukan favourite dalam kumpulan D ini, yang kita akan menamatkan dengan IPG telah pun tewas perlawanan pertama yang agak besar. Kini mereka main di perlawanan yang kedua. Skill wise masih jauh lagi ketinggalan IPG ni. Tapi inilah peluang mereka untuk melakukan try. Hanya perlu pas bola ke bahagian hujung untuk try pemain daripada Gemuruh sorakan dituruti dengan try daripada pemain IPG KIK Lycans itu tadi. Baru ramai yang mengaku sebagai ex-Lycans. Sebelum ni dia orang tak mengaku pun dah kena 3 try. Sudah bawa referee atau pengadil yang mengadili ramai adalah alumni IPG KIK ni. Salah satunya ialah saudara Hafizuddin, dan juga yang ref kat tengah padang tu pun sebenarnya ialah alumni Muizzuddin. Saudara Muizzuddin. Astagfirullahaladzim. Ada heboh dengan geng referee lah ni. Bertepuk sorak meraihkan try daripada Lycans dari pemain jersey nombor 17 mereka. Bertubuh agak besar tapi laju. Abdul Firdaus bin Nasir. Support yang baik daripada Abdul Firdaus Nasir. Jadilah membawa balik satu try untuk hari yang pertama ini. Tidak diletakkan harapan yang tinggi pasukan ini untuk mencabar pasukan-pasukan lain, tapi apapun peluang sebenarnya sama rata untuk semua pasukan yang bertanding yang menuju. Terima kasih kepada Rostam Effendi Sijar atas 75 star. Teruskan memberikan star dan juga love dan juga like untuk siaran live kami hari ini.
Sesi sebelah petang akan bermula pada jam 1.40. Tamat pada pukul 3 petang dengan 4 lagi ataupun 4 perlawanan daripada kumpulan A dan 5 perlawanan daripada padang B. Baru kita dapat news daripada meja roster bahawa pusingan kedua adalah berbentuk undian. Johan akan bertemu Naib Johan, tapi selepas itu, lepas Johan Naib Johan tu dia tak bertemu tu, dia akan mendapat undian. Dia akan membuat undian Johan daripada 8 pasukan terakhir yang akan mara ke peringkat quarter final cup. Macam mana undian tu sama-sama. Kita nak tahu dulu Johan lawan Naib Johan ni. Bayangkan kalau the first effort je yang melibatkan contoh satu tim je. Kita ambil satu tim dulu. Kita ambil satu tim dulu, iaitu yang melibatkan UiTM Lions. Kalau ikutkan daripada format pertandingan, Johan kumpulan E akan bertemu dengan Naib Johan kumpulan F. Jadi jika UKM Bandits Johan kumpulan E dan UiTM Lions adalah Naib Johan kumpulan F, UiTM Lions akan bertemu dengan UPNM di peringkat 16 kalah mati. Betul. Yang lain sekali, jika UKM Bandits menumpaskan USM Jokers betul, di peringkat perlawanan ketiga petang nanti, maknanya di peringkat 16 tim kalah mati ataupun second round, UPNM Smokies akan berjumpa dengan UiTM Lions untuk mencari satu tiket ke quarter finals, kategori cup dan juga play. Dengan tamat perlawanan terakhir untuk sesi lewat pagi ni, kemenangan berpihak kepada pasukan Sunway College dengan mata 19 berbalas 5. Kita akan bersambung lagi tuan-tuan dengan link yang baru dalam pada pukul 1.40 petang, perlawanan di sesi yang ketiga hari pertama Sukan Institusi Pengajian Tinggi SUKIP 2022 kategori Rugby Sevens daripada Universiti Pendidikan Sultan Idris. Kita berjumpa nanti sebentar lagi.